like a Hellcat. Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak-anak? Okey, bertemu lagi kita untuk video seni video PT seni bersama dengan Cikgu Syukri. Okey. Kali ini cikgu akan bercakap dan memberi penerangan tentang pengenalan subjek pendidikan kesenian tahun 3. Okey, anak-anak mungkin baru dengan tahun 3 ni. Okey, tetapi subjek pendidikan seni ini adalah kesinambungan daripada tahun 1, tahun 2 dan ke tahun 3. Okey, masih lagi menggunakan silibus KSSR. Okey, di mana kita akan buat projek, kemudian kita akan buat pameran di akhir semester nanti. Okey, tapi sebelum tu cikgu nak bercerita tentang apa itu pendidikan kesenian. Okey, pendidikan kesenian ni ada 2 komponen. Yang pertama seni visual, yang kedua seni muzik. Cikgu tak cerita tentang muzik, cikgu nak cerita tentang seni visual. Sebab memandangkan cikgu mengajar seni visual. Okey. Nampak tak apa yang ada di belakang cikgu tu? Okey, itu ialah buku teks. Okey, cikgu harap anak-anak semua dah dapat buku teks ni. Okey. Okey, sebab buku teks ni adalah satu bahan rujukan yang sangat penting dalam kita punya sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, itu yang kamu nampak. Tapi cikgu nak tunjuk bahan maujud yang sebenar. Ini dia buku teks. Okey, anak-anak mesti ada buku ini bersama untuk kita belajar pendidikan kesenian sepanjang tahun ini. Okey. Untuk anak-anak yang belajar bersama dengan Cikgu Syukri, suka cikgu ingatkan setiap kali waktu sini bawalah buku teks ini. Dan juga ini dia buku tulis. Jarang-jarang kita dengar kelas ni ada buku tulis. Biasanya kita guna kertas lukisan. Okey, apa tujuan buku tulis ni? Okey, tujuan buku tulis ni adalah untuk kita mencatat nota dan juga mencatat setiap pesanan yang disampaikan oleh cikgu seni kita. Biasalah kan cikgu seni seminggu depan nak mengajar, dia pesan dah. Okey, apa anak murid perlu bawa ke sekolah pada kelas seni minggu depan. Contohnya, okey cikgu pesan, okey anak-anak bawa kertas lukisan, bawa berol, bawa warna, bawa gunting, bawa gam. Okey, kalau dah sampai 5-6 barang, mana kita nak ingat kan? Jadi, buku macam ni sangat penting untuk anak-anak mencatat pesanan dan juga menyalin nota. Nota tu nota yang mana? Ada nota kat sini ni? Mestilah ada. Okey, sebab tu dibekalkan dengan buku teks. Dalam buku teks ni banyak diceritakan tentang bahasa seni. Bahasa seni visual. Okey, buku ni hanya pinjaman untuk setahun. Okey, habis dia pinjaman tu pihak sekolah akan ambil balik. Jadi buku ni tidak lagi bersama dengan kita. Jadi bagaimana kita nak ambil ilmu yang ada dalam ni? Hanya dengan menyalin. Okey, kita keluarkan nota dalam ni dan masukkan ke dalam buku tulis tadi. Itulah tujuan mengapa pentingnya ada buku tulis. Okey, jelas Dan yang ketiga, yang pertama buku teks, yang kedua buku tulis, yang ketiga kertas lukisan. Okey, kasih contoh Okey, ini dia. Okey, drawing block. Nampak drawing block. Okey, drawing block ni. Okey, yang ni saiz kecil je, saiz A4. Okey, kalau anak-anak nak yang saiz besar pun boleh, saiz A3. Tak ada masalah. Ikut cikgu yang mengajar kelas anak-anak. Kelas cikgu tu dia prefer nak guna saiz A4 ataupun saiz A3, terpulang lah. Kebiasaannya untuk sekolah rendah ni kita buat sekejap kita buat menggunakan drawing block bersaiz A3 yang besar tu. Okey. Dia tak ada apa, dia kosong saja. Okey, ni ada contoh lukisan yang cikgu buat lah. Okey. Itu. Okey anak-anak, kita teruskan. Okey, pengenalan kita. Okey. Untuk lebih lanjut, cikgu nak cakap tentang kandungan buku teks. Sebab apa yang kita belajar ni banyak bergantung kepada buku teks. Okay, mari kita tengok apa yang ada dalam buku teks kita. Kan? Tadi kan buku teks tu, cover dia pun dah menarik. Dah nampak dah berseni kat situ. Okey, ada lukisan, ada ikon muzik, ada boneka, ada macam-macam.
Okey anak-anak, apa lagi? Jom kita tengok apa yang ada dekat dalam buku teks Pendidikan Kesenian tahun 3. Ini dia buku teks kita. Okey, kita terus kepada halaman bahagian dalam kita buka. Kita tengok apa yang ada dalam ni. Okey, ini layan dalaman. Okey, yang pertama, layan pertama tu ialah ada jata negara, rukun negara. Okey, sebagai rakyat Malaysia kita kena tahulah rukun negara. Anak-anak biasa baca di perhimpunan. Okey, yang bahagian bawah tu maka kami rakyat Malaysia tu semua ni musim-musim cuti PKP ni duduk rumah bolehlah baca kan. Okey, sebab mesti dah lama tak baca, rindu kan. Okey, tak apa. Kita terus kepada halaman seterusnya. Halaman seterusnya ni dia cerita tentang apa ni? Penulis, editor, pereka bentuk dan ilustrator. Okey, ingin cikgu kongsikan sedikit ya. Pereka bentuk dan ilustrator tu adalah orang yang mahir dalam bidang melukisan. Okey, mahir dalam bidang grafik. Jadi mereka yang buat buku teks ni adalah orang yang mahir dalam bidang seni. Okey, sebab tu seni tu penting. Kalau tak ada seni, macam mana nak menghasilkan buku teks yang penuh dengan warna-warni dan sangat cantik ni? Betul tak? Okey, kita teruskan ke surat seterusnya. Okey, halaman ni halaman tentang penghargaan daripada penerbit, penulis. Kemudian kandungan. Okey, kita tengok apa yang ada dalam kandungan. Okey. Kita tengok sekejap. Apa yang ada dalam kandungan. Alright, kita zoom sikit. Okey, ini dia kandungan. Okey, kandungan yang pertama bercerita tentang pendahuluan tadi tu. Kemudian pengenalan ikon. Sekejap lagi cikgu cerita sedikit tentang ikon-ikon yang terdapat dalam buku teks. Mana buku teks kita tadi? Ni dia. Alright, buku teks kan dalam ni ada ikon dia. Okey, anak-anak yang ada buku teks tu boleh rujuk terus buka surat pengenalan, bahagian pengenalan ini dia bahagian ni. Okey, nampak Cikgu teruskan. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan tu media. Apa yang kita guna untuk kita menghasilkan karya seni. Okey, pensel ke, pemadam ke, okey, gunting, gam sebagainya lah, kertas lukisan. Okey, kemudian yang kita nak cerita hari ni ialah bahasa seni visual. Terdapat dua bahasa seni visual. Yang pertama unsur seni, yang kedua ialah prinsip rekaan. Apa benda tu? Nanti kita cerita kemudian. Kita tengok kandungan dulu. Kemudian bahasa seni muzik, elemen muzik muka surat 3 tu. Cikgu tak cerita pasal muzik. Kita kata tadi awal-awal kita nak bincang tentang seni visual sahaja. Okey, kemudian kita tengok penggal projek kesenian penggal 1. Penggal 1 ni maksudnya bulan Januari sehingga bulan Mei. Okey, lepas tu dia cuti sekolah 2 minggu, 5 bulan 6 tu pertengahan tu. Masuk selepas tu ialah penggal yang kedua. Okey, untuk penggal yang 1 ni, penggal pertama ni kita akan belajar 5 unit. Unit pertama tu tajuknya tut-tut kereta api. Kita buat kereta api, gambar kereta api dengan teknik garisan silang pangkah. Kemudian unit 2 Malaysia kita. Kemudian unit 3 aneka capan, buat capan. Capan ni banyak. Paling senang capan tapak tangan. Tahun 1 dah buat dah. Okey. Kemudian serangga comel, buat arca mobile, gantung-gantung tu. Kemudian unit 5 pahlawan kecil. Pahlawan kecil ni kita buat parang ataupun pedang. Okey. Anak sangat seronok belajar seni ni. Kemudian projek kesenian penggal kedua ada lagi 5 unit yang kita akan buat. Okey, unit 6 belon udara tinggi di langit. Kita tampal ada collage sikit kat situ. Kemudian berwarna-warni. Unit 8 cantik bercahaya. Dan unit 9 boneka menari menciut hati. Yang buat boneka macam kartun tu lah, tapi dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian unit 10 seni anyaman berzaman. Anak-anak kena belajar buat anyaman. Contoh anyaman macam anyaman tikar yang paling mudah kan. Anyaman ketupat, daun ketupat. Itulah. Dan di muka surat 97 98 tu ialah glosari. Glosari ni biasanya dia beritahu tentang istilah-istilah, kata-kataan yang jarang-jarang kita guna, jarang-jarang kita dengar. Okey, di situ ada dibincangkan. Okey, seterusnya kita pergi pada muka surat yang berikutnya. Cuba laju sikit. Okey, ni pendahuluan. Okey, pendahuluan ni cikgu baca sikit pendahuluan. Buku teks pendidikan kesenian tahun 3 Sekolah Kebangsaan SK disediakan berpandukan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP. Cikgu biasanya memang dah ada di SKP lah. Okay, sebelum kita nak mengajar, kita kena rujuk di SKP. Okay. Pendidikan kesenian tahun 3. Kurikulum standard sekolah rendah semakan 2017. Kandungan buku teks ini dibina berteraskan gabungan 2 disiplin ilmu.
baru cerita tadi iaitu seni visual dan seni muzik. Okey. Okey, yang bawah-bawah tu anak-anak boleh baca sendiri, termasuklah penerangan tentang projek. Apa projek kita nak buat di penggal pertama dan penggal kedua. Okey, kita terus pergi ke muka surat yang ke berapa ni? Okey, sebelum muka surat 1. Okey, di sini pengenalan ikon. Okey, banyak ikon dalam buku ni. Contohnya dalam buku teks ni. Cikgu rujuk buku teks lah sebab cikgu dah ada buku teks kat sini. Cikgu tengok kat sini je. Anak-anak boleh tengok dekat skrin ataupun kalau ada buku dekat tangan lagi bagus. Tengok terus. Okey, ikon yang pertama tu ada gambar pensel terbang warna api tu. Okey, itu ialah nombor dan tajuk unit. Yang ni merujuk kepada seni visual. Okey. Kemudian yang berwarna kuning tu ada nombor audio 1, audio 2 tu itu ialah lagu dan latihan untuk seni muzik. Okey, kemudian di bawah ni ada nampak tak nombor standard pembelajaran tu daripada BSKP 2.2.1 tu. Okey, yang ni biasanya cikgu lah. Okey, kena masukkan dalam kita punya objektif. Alright. Kemudian kita ada nota guru dan bawah tu ikon. Ini disebut ikon tadi. Okey, atas tu. Okey, ikon ni yang pertama tu ada gambar pensel terbang tu, itu untuk halaman seni visual. Kemudian gambar mikrofon kecil tu, itu ialah halaman seni muzik. Kemudian gambar otak tu warna merah tu ialah soalan kebat untuk merangsang pemikiran murid. Contohnya bila murid dah menghasilkan sesuatu karya, cikgu tanya, apa fungsi karya yang dibuat tu? Okey, contohnya kapal terbang kertas, gambar roket, jet sebagainya. Apa fungsi dia? Okey, jadi murid kena bercerita lah. Okey, supaya otaknya terangsang. Jadi dia mungkin hari ni dia cipta kapal terbang kertas. Mana tahu di suatu masa nanti dia akan mencipta satu kata apa, jet pejuang yang hebat. Okey, yang boleh rentas daripada benua ke benua lain. Okey, mana kita tahu. Okey, seterusnya ikon aktiviti melibatkan ciptaan corak irama. Okey, ni muzik lah di sini. Kemudian tips panduan menjalankan aktiviti, jadi akan diterangkan oleh guru. Okey, kita akan ada tip-tip tambahan lah. Biasanya bila sebut seni ni dia bermain dengan kreativiti, apa yang kita boleh rangsang untuk cipta benda baru. Seterusnya awas. Okey, ada gambar macam 4-wheel drive tu, peringatan tentang penjagaan kebersihan dan keselamatan. Yalah, bila dah masuk kelas seni ni, perkara paling utama kita kena jaga ialah keselamatan. Maklumlah bila kita belajar seni kita akan gunakan alatan yang tajam seperti pensel tu tajam pen. Okay, kemudian gunting, kadang-kadang pisau, itu semua alat yang tajam. Jadi kena berhati-hati. Dan kemudian kebersihan. Ini selalu yang menjadi rungutan guru-guru yang masuk selepas kelas seni habis. Dah masuk kelas seni, ya Allah kelas, bersepah-sepah kertas. Dengan tali lah, dengan apa, warna lah, air tumpah lah, macam-macam. Jadi kita sebagai anak murid yang hebat dan berjaya, kena sentiasa menjaga kebersihan. Bantu guru kelas kita, guru seni kita tadi. Okay, jangan biar tinggal macam tu, dia tak boleh. Itu tanggungjawab kita kena buat. Okey, dan seterusnya info. Okey. Info maklumat tambahan atau maklumat baharu yang menarik. Biasanya cikgu akan kongsikanlah. Okey, kita pergi pada muka surat 1. Okey, kita nak cerita tentang alat dan bahan ataupun media dalam kita berkarya. Okey. Alat dan bahan ni masih baca sikit. Okey, mari kenali kumpulan alat dan bahan yang boleh digunakan semasa menjalankan aktiviti seni, visual dan seni muzik di dalam dan di luar kelas. Okey, yang pertama media kering. Media kering ni nak buat apa? Okey, media kering ni biasanya kita nak melukis ataupun melakar. Kita gunakan pensel, kita gunakan pen, pensel warna, okey, magic pen dan sebagainya lah. Okey, contoh cikgu ada set pensel warna macam ni. Okey, lagi apa lagi yang ada? Okey, ini media kering. Senang kita nak melukis. Okey, kemudian kita tengok media basah. Media basah ni berkaitan dengan kerja-kerja capan, catatan, okey, yang menggunakan ni gambar ni pewarna makanan ni, okey, poster color, ink, watercolor. Okey, contoh cikgu pun ada satu contoh. Ini dia. Okey, banco watercolor ni, poster color dalam ni. Okey, yang ni biasalah kita guna kat sekolah kan. Ni lebih murah. Okey, banyakkan sekolah guna yang ni je. Ini pun dah cukup sebenarnya. Okey, kalau ada lagi yang lain lebih baik. Contoh cikgu ada ini dia, akrilik. Akrilik pun termasuk dalam media basah. Okey, letak sana ni barang-barang yang cikgu ada di rumah cikgu lah. Okey, kemudian
media yang bahan berasaskan minyak. Contohnya oil pastel dan juga crayon. Ni contoh oil pastel. Cikgu ada besar ni. Tak ada besar sangat. Okay, ada banyak warna dalam tu. Ini kita gunakan. Okay, dia berhabuk sedikit tapi sangat seronok bila kita menggunakannya. Terutama bila kita nak mix colour tu. Okay. Kemudian kita ada alatan. Okay, alatan kat sini kalau ditunjuk, kita tengok gambar tu ada pelekat. Pelekat ni apa dia? Pelekat ni gum, selotip, double sided. Itulah dia. Okay. Kemudian ada kertas. Kertas lukisan, kertas warna, kertas A4, cardboard, mounting board, ada macam-macam lah. Okay. Kemudian ada bahan hiasan. Bahan hiasan tu seperti tali, manik, okay, cengkerang dan macam-macam lagi lah. Okay. Selain tu kita ada alat seperti ni berus lukisan. Okay. Kalau yang lebih canggih sikit kita ada pisau palit di sini. Okay. Ni semua barang-barang yang kita boleh guna untuk menghasilkan karya-karya seni. Okey, apa lagi yang ada? Kita jangan lupa ni palette. Kotor dah palette ni. Tak basuh. Okey, tak apa, ni palette. Kita pun guna palette. Okey, apa lagi? Yang kita ada? Okey. Ini dia span. Kadang-kadang kita guna span nak buat kerja sini. Okey, tu serba sedikit tentang media seni visual. Alright, kita terus pergi kepada muka surat seterusnya. Topik yang paling penting. Okay. Kita zoom sekejap. Ini dia. Sebelah sini bahasa seni visual, yang sebelah sini bahasa seni muzik. Kita nak cerita tentang bahasa seni visual, pengenalan. Sebelum kita nak masuk ke topik-topik yang lebih jauh, okey, nak buat karya, nak buat projek dan sebagainya, kita kena faham dulu apa itu bahasa seni visual. Okey, zoom balik. Alright, kita tengok. Okay, ini bahasa seni visual. Okey, kawan-kawan, mari lihat gambar dengan teliti. Dengan bimbingan guru, kenal pasti unsur seni dan prinsip rekaan yang terdapat pada situasi dalam gambar. Semoga berjaya. Okey, yang atas ni ialah unsur seni, yang bawah ni ialah prinsip rekaan. Okey, cikgu nak cerita tentang unsur seni dulu. Okey, sebab dalam gambar ni pun dah menunjukkan banyak unsur seni. Okey, yang pertama, cikgu suka cerita garisan dulu. Okey. Sebab dengan adanya garisan barulah maka terciptalah rupa, bentuk. Okey. Dari situ akan wujudnya jalinan, ruang dan warna dalam karya seni. Okey, garisan ni adalah hasil cantuman daripada titik pertama, titik awal tu sampai titik yang terakhir. Okey, yang tercantum kan. Titik satu pusing macam tu. Dah jadi bulatan. Jadi rupa bulat. Okey. Tu contoh. Okey. Video cikgu tajuk kenali 20 jenis garisan. Ada cikgu ceritakan 20 jenis garisan. Banyak. Okey, anak-anak boleh tengok di sana. Okey. Garisan ni banyak. Garisan tebal, nipis, garisan beralun, garisan berombak, bergerigi, bergetar, berpancar. Banyak kalau nak cerita tentang garisan. Boleh tengok video cikgu. Okey. Kemudian selepas garisan, kita tengok yang kedua, rupa. Okey, gambar ni kat kaki burung ni rupa. Okey, rupa ni ialah hasil cantuman garisan tadi. Okey, contohnya kalau rupa apa? Ni. Ni handphone. Okey, ni rupa dia. Bahagian luar ni, tepi ni adalah rupa rupa telefon, handphone ni. Okey, itu rupa dia. Okey, kalau ini mouse. Rupa dia macam mana? Macam tertikus. Macam tikus lah kan. Ni rupa tepi dia ni. Alright, itu rupa. Okey, daripada rupa tadi, maka terhasilnya bentuk. Ni bentuk. Okey, rupa 2 dimensi, rata. Bentuk dah jadi 3 dimensi. Okey, kita boleh pegang, kita boleh pusing. Okey, contoh. Contohnya cikgu ada gambar apa benda ni. Kartun ni. Ni rupanya. Okey, kalau gambar tu kita nampak flat je satu, tapi bila rupa kita boleh pusing. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, kita boleh tengok macam-macam. Okey. Bukan nak promote barang tu. Cuma nak tunjuk macam mana bentuk itu. Dan seterusnya jalinan. Yang keempat jalinan. Okey, garisan, rupa, bentuk, jalinan. Okey. Jalinan ni ialah kesan permukaan pada sesuatu objek. Sama ada objek alam ataupun objek benda. Contoh objek alam macam kita lah, manusia kan. Ada ni kesan di permukaan tapak tangan kita ni, dekat cap jari kita ni. Okey. Kalau objek alam tu contohnya mana pada haiwan. Okey, jalinan pada badan haiwan, contohnya badan burung. Jalinannya halus, berbulu-bulu. Okey. Kalau di batu, okey, kasar. Okay. Kalau di kulit pokok, contoh ada gambar pokok belakang tu kan. Nampak tak? Kasar.
Okey, kita tengok haiwan tu, jalinan pada badan zirafah tu. Nampak macam kasar tapi bila pegang lembut je. Okay, sebab jalinan ada dua, satu jalinan tampak, satu jalinan sentuh. Jalinan tampak ni kita nampak kasar, contoh kulit tembikar, bergalu-galu. Tapi bila kita pegang tu licin je, itu jalinan tampak. Jalinan sentuh, kita nampak kasar bila kita pegang, memang kasar. Contohnya kulit durian. Okey, bila kita pegang tu tajam, berduri-duri. Itu jalinan sentuh ataupun tapak kasut. Itu contoh jalinan. Kemudian kita tengok ruang. Ni ruang. Ruang ni senang je. Okey, contohnya saya ambil gambar cawan. Okey, ini cawan. Okey, ini spine. Okey, ruang ni ceritanya kalau sini kiri dan kanan. Okey, ruang di tengah-tengah. Okey, sini ruang depan, yang ni ruang belakang. Okey, ruang atas, ruang bawah. Okey, dalam karya seni pun sama. Okey, kalau kita tengok lukisan, contoh gambar tu lah. Gambar yang anak-anak tengok ni, gambar haiwan ni. Okey, kanak-kanak 3 orang ni berada di ruang cetek, ruang bawah. Haiwan ni berada di ruang tengah, manakala pokok dan awan berada di ruang belakang. Itu je, mudah sangat. Okey, kemudian warna. Warna ni tak payah jauh lah. Di sekeliling kita ni ada warna. Contoh cikgu lah pakai baju warna ungu, warna pink sikit, warna hitam. Ini warna. Dunia tanpa warna ibaratnya tak ada. Hilanglah keceriaan, hilanglah keharmonian. Okey, pudarlah. Okey, gelaplah. Tak ada warna. Macam mana warna tu wujud? Macam mana kita nampak warna? Okey, kerana warna terhasil daripada cahaya. Tak ada cahaya, tak nampak warna, gelap semua. Okey, sangat mudah warna. Yang kita kena tahu warna, ada warna asas, warna sekunda, warna tertier. Warna asas merah, biru, kuning. Okey, warna sekunda campuran daripada warna asas tadi. Merah campur biru jadi ungu. Merah campur kuning jadi jingga. Biru campur kuning jadi hijau. Mudah je. Okey, boleh tengok pada video cikgu tajuk warna. Okey. Seterusnya, ni bab yang terakhir ni, kita nak cerita ini. Bab yang terakhir ialah prinsip rekaan. Prinsip rekaan. Okay, dalam ni dah ada ditunjukkan. Yang pertama tu imbangan. Ni atas kepala badak ni imbangan. Imbangan ni maksudnya seimbang lah kiri kanan. Bila kita buat karya seni tu, contohnya lukisan pemandangan. Okey, mesti nampak seimbang. Okey, baru cantik. Boleh juga kalau kita nak buat berat sebelah sini, ringan sebelah sini pun tak ada masalah. Okay, contohnya kalau kita tengok budak main jongkan-jongkit. Okey, kalau beratnya sama, nampak seimbang. Tapi kalau seorang gemuk, seorang kurus, dia akan jadi tinggi rendah. Itu tak seimbang. Sebab imbangannya ada dua, imbangan simetri, imbangan tidak simetri. Macam kita buat contoh mudah, kita lukis tembikar ataupun pasu. Mestilah seimbang kan. Kalau seimbang nanti jatuh. Okey, nampak tak kena pula. Kemudian kepelbagaian. Kepelbagaian ni wujud macam mana? Okey, ada pelbagai. Sebut je pelbagai, contohnya pelbagai warna, pelbagai rupa, pelbagai bentuk. Okey, bentuk ada macam-macam bentuk. Okey, ada bentuk kuboid, sfera, kubus, silinder, macam-macam. Okey, kemudian kepelbagaian warna. Warna jangan sebutlah, memang banyak warna. Merah, hitam, putih, biru, kuning, hijau, jingga, semua. Okey, itu kepelbagaian. Kemudian kesatuan. Kesatuan ni merujuk kepada ibaratnya satu kumpulan, kesatuan. Contohnya gambar bunga tu. Walaupun pelbagai warna, tapi bunga tu kan banyak. Ada bunga raya, bunga ros, bunga seri pagi, bunga meluai, macam-macam bunga lah. Kemudian rama-rama, kita tengok rama-rama tu. Ini kesatuan untuk rama-rama, ini kesatuan untuk bunga. Kemudian penegasan. Apa yang dimaksudkan penegasan? Okey, penegasan ni kita kata titik fokus. Contoh kalau kita tengok gambar ni, mata kita akan terpandang, mesti akan tengok badak ni dulu. Mata dia tu. Kemudian burung ni berlatar belakangkan hijau, dia warna merah. Jadi timbul penegasan di situ. Okey, penegasan ni titik fokus. Apa yang kita nak tegaskan, apa yang kita nak sampaikan dulu. Kemudian kontra. Bila sebut kontra ni, dalam bahasa Melayu dia ada kata lawan. Okey, antonim. Dalam sini ada kontra. Kontra ni sifatnya berlainan, tak sama langsung. Contohnya hijau ni dengan merah, kan berbeza tu. Terang dengan gelap, macam itulah. Okey, besar dengan kecil, contoh. Kemudian harmoni. Harmoni ni biasanya dalam lukisan, kita tengok gambar ni sendiri pun dah nampak harmoni. Ada pelbagai warna, pelbagai rupa. Harmoni ni biasanya kita kaitkan dengan warna. Warna sewarna. Nampak warna tu seolah-olah seperti tone. Kan nampak harmoni begitu. Kemudian ritma dan pergerakan. Ini contoh mudah, kita tengok gambar rama-rama ni. Okey, walaupun gambar ni statik, tak bergerak pun, tapi bila kita tengok rama-rama tu seolah-olah macam rama-rama tu sedang terbang. Itulah yang dimaksudkan ritma dan pergerakan.
Okey, cikgu rasa sampai situ je cikgu nak terangkan tentang bahasa seni visual. Ingat satu unsur seni, satu lagi prinsip rekaan. Okey, kita keluar di sini, cikgu nak bawa kita tengok okey, kita tutup buku teks ni, kita nak tengok video sikit. Tentang bahasa seni visual. Boleh? Sekejap je, tak lama. Video pendek je. Tapi kalau nak tengok video penuh, boleh pergi ke channel cikgu. Okay, jangan lupa kat bawah tu, sebelah ni kan. Sebelah sini. Ada cikgu dah kongsikan tu. YouTube channel cikgu. Boleh tengok kat situ. Banyak cikgu buat video tentang seni untuk anak-anak belajar. Okey, cikgu pun boleh share. Tak ada masalah. Okey, kita bantu kita. Kita jaga kita. Okey. Alright, kita pergi kepada video. Okey, kita nak tengok video sikit. Itu dia. Pendidikan seni visual. Loading ni lambat pula. Tak apa, kita tunggu sekejap. Okey, ni adalah video yang cikgu buat tahun lepas. Kita gabungkan 6 unsur seni. Cikgu terpaksa dubbing lah suara dekat sini. Okey, sebab ada kesilapan teknikal sedikit dalam pada video ni. Tapi tak apa, tak ada masalah. Okey, di sini kita nak terangkan bagaimana unsur seni itu digabungkan daripada yang pertama tadi, garisan, rupa dan bentuk di belakang tu. Selepas ni, daripada bentuk kita tambah dia punya permukaan tu dengan garisan untuk membentuk jalinan. Okey. Kita gunakan garisan selari, garisan silang pangkah dan juga garisan beralun. Okey. Okey. Kemudian daripada sini kita bentukkan ruang. Wujudkan ruang antara ruang depan, ruang belakang, kiri dan kanan. Okey. Okey, kita buat nampak kotak yang pertama tu berada di ruang belakang. Bila kita buat garisan simetri, kotak tu berada di belakang, manakala kotak yang satu lagi ni berada di depan. Okey, cantik kan? Nampak sangat menarik. Okey, di sini kita masukkan 3 warna asas merah, biru dan kuning. Okey, ada unsur warna di situ. Okey, jelas anak-anak nampak mudah saja kalau kita nak faham apa itu unsur seni dalam karya. Alright. Okey, dah habis. Kita tengok. Kita pergi kepada alright. Okey anak-anak, sampai situ saja pengenalan untuk pendidikan kesenian tahun 3 komponen seni visual. Okey, moga video yang pendek ni, tak pendek jugalah bermanfaat kepada kamu dan juga guru-guru. Okey, teruskan menyokong karya-karya cikgu, video-video cikgu. Okey, moga berjumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Syukri. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.